Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah murid-murid, kita bertemu lagi pada sesi PDPR kali ini. Yang mana pada kali ini, kita akan tengok bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Yang mana pada hari ini ada dua perkara yang cikgu akan ajar kamu, iaitu yang pertama, mentakrif reka bentuk dan teknologi, dan yang kedua, mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Baiklah, topik 1.1.1, definisi reka bentuk dan teknologi. Okey, kita tengok ada tiga perkara yang kamu kena hafal berkenaan dengan definisi reka bentuk dan teknologi. Okey, kita tengok perkara yang pertama iaitu reka bentuk. Apa dia definisi reka bentuk? Okey, reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Ini definisi yang pertama yang kamu kena hafal. Nak tak nak macam mana pun kamu tetap kena hafal. Okey, kita tengok pula definisi yang kedua. Apa yang dimaksudkan dengan teknologi? Okey, teknologi ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem untuk memudahkan tugasan manusia. Dan kedua-dua definisi tadi kita akan gabungkan menjadilah definisi reka bentuk dan teknologi. Okey, iaitu merupakan gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik untuk memudahkan kehidupan manusia. Jadi ini adalah tiga perkara yang kamu kena hafal. Wajib hafal Okay, sekarang kita akan tengok perubahan reka bentuk dan teknologi. Kalau kamu tengoklah, kalau kamu perhatikan dekat muka bumi kita ni, memang kita akan dapati banyak benda dah berubah. Sebagai contoh, kita tengok, kalau kamu tengok, ini adalah merupakan basikal datuk-datuk kamu pakai. Ini basikal zaman dulu, zaman 70-an, 80-an. Okey, kemudian basikal telah mengalami perubahan, berinovasi. Jadi basikal macam sekarang ni, canggih kan? Okey, seterusnya ini telefon awal-awal dulu telefon dicipta. Kalau kamu nak tahu, saiz dia besar dan agak berat. Tetapi telefon juga mengalami inovasi ataupun perubahan hasil daripada perkembangan teknologi sehingga menjadi telefon yang agak canggih yang gunakan sistem tanpa wire. Okey, bidang reka bentuk dan teknologi terbahagi kepada dua iaitu yang pertama bidang konkret dan yang satu lagi adalah abstrak. Okey, untuk konkret adalah sesuatu yang boleh disentuh, manakala abstrak pula adalah sesuatu yang hanya boleh dilihat tetapi tidak boleh dipegang. Contohnya paparan PowerPoint ataupun video yang sedang kamu saksikan sekarang. Kamu cuma boleh lihat tetapi tak boleh pegang kan? Itu adalah abstrak. Okey, reka bentuk dan teknologi, produk tadi kita bagi kepada dua iaitu produk konkret dan produk abstrak. Okey, untuk konkret dia terpecah kepada dua iaitu teknologi dan seni. Okey, teknologi dan seni, manakala untuk abstrak pula dia terbahagi kepada perkhidmatan dan komunikasi. Okey, kita pergi yang pertama untuk konkret tadi. Untuk bidang teknologi, ini adalah beberapa contoh yang diletakkan di bawah bidang teknologi iaitu yang pertama peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian dan persenjataan. Manakala untuk bidang seni pula, kita ada seni seramik, seni masakan, seni lukisan, seni alat muzik, seni arca, seni halus, seni sulaman ataupun anyaman. Okey, untuk abstrak pula kita tengok untuk bahagian perkhidmatan kita ada pengangkutan, sewaan, sistem pembelajaran, proses dan langkah, sistem pengairan. Manakala dalam bidang komunikasi kita ada bahasa, kita ada atur cara, bunyi isyarat dan suara, pesuratan, pengiklanan dan grafik.
Okey, penting untuk kamu hafal semua ini kerana biasanya dalam peperiksaan ataupun ujian, dia akan tanya, nyatakan contoh-contoh bidang reka bentuk dan teknologi dalam aspek bidang seni. Jadi kamu kena nyatakanlah apa yang ada di bawah bidang seni. Baiklah, kita akan masuk ke subtopik 1.1.2, elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Pertama sekali, kita kena tahulah apa yang dimaksudkan dengan elemen. Okey, elemen ialah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan dan lakaran. Contohnya, bila kita nak cipta sesuatu, benda tu semua ada dalam kepala je. Kita cakap, okey, saya nak kereta sport macam ni. Tetapi benda tu cuma ada dalam kepala kamu. So, macam mana kamu nak menzahirkan pada orang? Jadi, elemen-elemen inilah yang dapat membantu kamu untuk menzahirkan idea kamu tu ataupun mempersembahkan idea kamu kepada orang lain. Okey, bagi menghasilkan satu reka bentuk yang baik, pereka perlu mengubah suai unsur reka bentuk yang dihasilkan sehingga mencapai kehendak pelanggan. Okey, ini ada 7 elemen yang kamu kena hafal iaitu ruang, garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz dan warna. Selain hafal, awak juga kena fahamlah apa yang dimaksudkan dengan semua ni. Okey, kita tengok yang pertama iaitu garisan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan garisan? Garisan adalah cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Okey, fungsi garisan yang pertama untuk menunjukkan kestabilan. Okey, yang kedua membahagikan dua ruang atau kawasan. Yang ketiga menunjukkan pergerakan arah atau aliran. Yang keempat menunjukkan perhubungan antara elemen. Yang kelima mewakili ketegangan antara dua titik. Yang keenam menunjukkan kestabilan dan kerehatan. Yang ketujuh menunjukkan objek itu dekat atau jauh. Yang kelapan menunjukkan daya gerakan yang dinamik. Dan yang kesembilan mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu. Okey, untuk mengetahui benda ni semua, kamu boleh rujuk buku teks kamu kamu boleh baca sendiri nanti. Okey, ni adalah contoh yang awak boleh baca sendiri daripada buku teks muka surat 4 dan muka surat 5 untuk awak faham tentang fungsi-fungsi garisan yang saya nyatakan tadi. Okey, baca, jangan tak baca. Sekarang saya akan tunjukkan maksudnya bila kita nak menghasilkan sesuatu lakaran, kita bukan main conteng-conteng saja. Kita kena start dengan asas. Contohnya ini adalah teknik untuk melukis wajah seseorang nampak tak? Dia buat dulu objek asas, bentuk asas dia macam mana, kemudian berubah, tambahkan hidung, kemudian berubah lagi, garisan mulut, okey tambahkan lagi, itu ruang untuk mata, tambah seterusnya. Okey, seterusnya begini, 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 begini. Hasilnya inilah dia. Nampak? Maksudnya proses tu berperingkat-peringkat. Bukan main kita tarik-tarik terus jadi. Tak yang ni pula adalah ilusi yang terhasil daripada kesan garisan-garisan. Okey, pertama sekali saya nak tanya pelajar-pelajar. Bila kamu tengok gambar ni, apa yang kamu nampak? Okey, ada yang kata dia nampak orang tua perempuan, betul tak? Kat sini kamu nampak orang tua perempuan. Okey, kemudian dekat sini kamu nampak orang tua lelaki, betul? Okey, ada juga yang kata nampak gelas. Dekat mana gelas? Dekat sini. Nampak ni, ni nampak sekali tengok macam gelas. Kemudian ada yang cakap nampak dua orang lelaki yang sedang menghayati kawan dia main gitar. Ni nampak ni. Kamu nampak dua lelaki, seorang kawan dia yang sini tengah main gitar. Ini pula dia tengah dengar kawan dia main gitar lah. Nampak tak? Ini adalah kesan daripada elemen garisan Garisan-garisan yang terhasilkan akan menjadi sesuatu yang boleh memberi gambaran kepada orang.
Eh. Okey, yang ni pula, okey, ini adalah garisan juga. Tapi kalau kamu tengok betul-betul, kita nampak macam benda ni bergerak, berputar ke arah dalam sana kan? Ha. Okey, sebenarnya garisan tu tak bergerak. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya berlaku ilusi. Kita mengalami ilusi optik. Kita nampak seolah-olah benda tu berputar ke arah sana. Itu fungsi garisan. Okey, baiklah. Sekarang kita akan masuk elemen yang kedua iaitu rupa. Okey, pertama sekali kamu kena tahulah apa definisi rupa. Rupa adalah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Maksudnya satu garisan, okey, kita start satu tempat, kita buat dan bertemu balik tempat tu akan menghasilkan rupa. Okey, rupa mempunyai permukaan yang rata, bersifat dua dimensi, mempunyai luas dan bergarisan di luar. Okey, dan rupa juga terbahagi kepada dua, iaitu rupa geometri yang mempunyai sudut dan penjuru, dan satu lagi rupa, rupa yang kedua iaitu rupa organik. Rupa organik ni dia tak ada sudut, dia bebas dan tiada bentuk khusus. Ni kita akan tengok rupa geometri dan rupa organik. Okey, apa dia rupa geometri? Inilah rupa geometri ini semua dalam bahasa Inggeris, kamu boleh rujuk dalam kamu punya buku teks, ada bahasa Melayu dia. Dan saya nak awak hafal semua nama ni sebab memang biasa ditanyalah, apa dia yang atas tu bulatan, oval, okey, diamond, bahasa Melayu dia berlian, kamu rujuk buku teks kamu Ini contoh dalam bahasa Inggeris. Kemudian kita akan tengok itu juga okey, hexagon, heptagon, ini semua kena hafal. Kena hafal, kena tahulah. Kalau kamu dah tahu tak payah hafal pun. Okey, ini adalah rupa organik. Nampak tak? Berbeza dengan rupa geometri tadi. Rupa geometri kita tengok dia tegak-tegak dan ada sudut. Manakala rupa organik tak ada sudut dan dia punya bentuk bebas. Dia bebas nak bergerak macam mana pun. Okey, itu rupa organik. Okay, baiklah, sekarang kita masuk pula elemen kita yang ketiga iaitu bentuk. Okey, apa dia definisi bentuk? Bentuk adalah objek yang mempunyai ruang isi padu serta mempunyai lebih dari satu permukaan. Okey, nampak? Dia kena ada ruang, dia ada isi padu dan dia ada lebih daripada satu permukaan. Dan bentuk juga terbahagi kepada dua iaitu bentuk abstrak dan bentuk konkret. Ingat balik apa maksud abstrak tadi? Abstrak tadi maksudnya sesuatu yang kita boleh tengok dan lihat sahaja. Tak boleh sentuh. Manakala bentuk yang kedua adalah bentuk konkret, maksudnya mempunyai bentuk dan kita boleh pegang. Bentuk konkret boleh dipegang, bentuk abstrak ilusi 3D. Contoh gambar yang kamu nampak ni lah. Ini adalah bentuk ilusi, ilusi 3D. Ini satu lagi contoh. Kalau kamu tengok, nampak tak? Kita nampak seolah-olah orang ni, kita nampak macam dia betul-betul tengah duduk kan. Tapi sebenarnya itu adalah lukisan. Nampak tak? Mamat ni lukis gambar orang yang dalam kamera ni. Tapi kita nampak macam betul sebab itu adalah ilusi. Okey. Ini pun satu lagi. Kita nampak macam dia berdiri di atas kubah bangunan ni kan. Tapi sebenarnya tak ada pun kubah tu. Tapi ilusi tu menyebabkan kita nampak sebegitu bentuk dia. Okey, now kita masuk pula kepada kita punya elemen yang keempat iaitu texture. Okey, apa dia texture? Texture adalah teknik yang memberi impak, kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan atau objek. Yang mana tekstur ni kita boleh pecahkan kepada dua iaitu satu jalinan sentuh dan satu lagi jalinan tampak. Okey, untuk sentuh ni, jalinan sentuh maksudnya benda yang kita boleh sentuh dan kita boleh bezakan dia. Contohnya kasar, halus, lembut, berkilat, licin, kesat dan keras. Manakala jalinan tampak pula macam ni lah, maksudnya kita boleh nampak dia punya
permukaan tu kita nampak kita nampak contoh yang pertama ni kita nampak macam apa tekstur bagi belahan kayu, ini pula tekstur bagi batu, ini pula tekstur bagi kertas yang telah digenyuk, dan ini nampak seolah-olah tekstur pasir di padang pasir. Okey, kita masuk pula kita punya elemen yang kelima. Elemen yang kelima iaitu apa dia? Saiz. Okey. Jadi yang pertama sekali kita kena tahulah apa yang dimaksudkan dengan saiz. Okey, saiz adalah ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Yang mana melalui saiz kita akan tahu kedalaman sesuatu objek, jarak antara satu-satu objek, panjang objek tersebut dan juga ketinggian bagi sesuatu objek. Okey, kita dah sampai kepada elemen kita yang keenam iaitu apa dia? Warna. Okey, seperti biasa kita kena tahulah apa yang dimaksudkan dengan warna. Warna adalah kesan melalui pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Okey, apa yang kamu nampak warna biru tu semuanya adalah kesan balikan cahaya yang diterima oleh mata kamu. Bila kamu dapat melihat objek tersebut warna biru, warna merah sebab mata kita dapat terima cahaya tu, balikan cahaya tu. Okey, dan warna kita terbahagi kepada 3 warna iaitu warna prima, warna sekunder dan warna tertia. Okey, untuk warna prima kamu kena hafal 3 warna ni, iaitu yang pertama merah, biru, kuning. 3 ni je kamu kena hafal 3 warna ni adalah warna prima ataupun warna utama. Okey, dan daripada warna prima tadi terbentuklah warna sekunder. Okey, yang mana bila kamu campurkan antara warna merah dengan kuning, kamu akan hasilkan warna jingga. Okey, bila kamu campurkan pula biru dengan warna kuning, kamu akan hasilkan warna hijau. Dan sekiranya kamu campurkan biru dengan merah, kamu akan hasilkan warna ungu. Nampak? Maksudnya percampuran antara warna prima akan membentuk warna sekunder. Dan warna sekunder tu, itulah 3 warna tu. Ungu, jingga dan hijau. Okey. Dan warna tertia pula berlaku apabila kamu mencampurkan warna prima dengan warna sekunder. Contohnya, kamu campurkan antara warna kuning dengan jingga, akan terbentuklah warna kuning jingga. Okey, katakan kamu campur warna merah dengan jingga, akan terbentuklah merah jingga. Dan sekiranya kamu campurkan warna biru dengan hijau, akan terbentuklah hijau biru ni. Nampak? Maksudnya, warna tertia adalah hasil campuran antara warna prima dengan warna sekunder. Tu kena ingat tu. Okey. Okey, selain daripada 3 kategori warna yang saya dah terangkan tadi, kamu juga kena tahu warna kita boleh pecahkan lagi kepada 2 kumpulan iaitu warna sejuk dan warna panas. Okey, kita tengok dulu apa dia warna panas. Okey, warna panas ni adalah warna yang terang warna terang dan jelas. Okey, kemudian melalui warna panas akan menghasilkan suasana ceria, riang dan bersemangat. Dan warna panas terdiri daripada warna merah hingga kuning. Sini kategori warna panas. Okey, seterusnya warna sejuk. Okey, apa dia warna sejuk? Warna sejuk akan memberikan kesan redup, tenang, damai serta menyegarkan mata. Okey, warna sejuk terdiri daripada warna ungu hingga hijau. Ini ungu ni sampai kawasan hijau ni. Ini adalah kategori warna sejuk. Okey, baiklah, kita dah sampai ke elemen kita yang terakhir, iaitu ruang. Okey, seperti biasa, kamu kena tahu apa dia ruang. Ruang adalah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan supaya objek kelihatan lebih jelas. Okey, dan ruang
terbahagi kepada dua, iaitu ruang nyata atau ruang fizikal, dan satu lagi ruang ilusi atau ruang tampak. Okey, kita tengok dulu apa dia ruang nyata atau ruang fizikal. Ruang nyata atau ruang fizikal adalah ruang sebenar di antara dua objek yang berhampiran. Ruang nyata, ruang fizikal. Maksudnya memang ruang yang betul-betul ruang dia lah. Contohnya, ini contoh saya punya spek ni. Okey. Ruang cermin dia, ni. Ini ruang cermin dia. Ini ruang cermin. Ruang apa? Tangkai spek mata pula, ini ruang dia. Ini ruang dia. Kan? Ini adalah ruang nyata ataupun ruang fizikal maksudnya kita boleh pegang ruang tu. Ini ruang tangkai, ini ruang bingkai dan ini ruang cermin dan saya boleh pegang benda ni. Okey, dan satu lagi adalah ruang ilusi atau ruang tampak. Apa dia? Ruang yang terhasil apabila dua objek tersebut dihasilkan dalam bentuk lukisan. Maksudnya lukisan lah, kita nampak ruang-ruang dia. Contoh, kamu nampak lukisan dekat belakang kepala saya ni. Nampak kan? Kita nampak bulu berwarna oranye, ada bulu warna purple. Itu yang kamu nampak. Itu adalah ruang ilusi. Okey, ruang ilusi. Okey, baiklah pelajar-pelajar, sekian saja daripada saya untuk sesi PDPR pada hari ini. Tapi seperti biasalah, saya nak pastikan awak semua dapat input daripada apa yang saya sampaikan hari ini. Jadi seperti biasa, saya telah sediakan kuis yang mana dalam kuis tersebut ada 15 soalan objektif yang berkaitan dengan apa yang kita belajar hari ini. Jadi saya nak awak semua buat. Kalau awak tak confident nak jawab lagi soalan tu, awak boleh buka dulu buku teks, baca dulu, kemudian jawab. Seperti biasa, selepas awak jawab nanti, saya nak awak screenshot ataupun snap markah yang awak perolehi dan hantar dalam grup Telegram, Telegram yang kita dah buat tu. Okey, pastikan awak hantar. Okey, saya akan semak seorang demi seorang dan saya akan keluarkan list. Ingat setiap pelajar yang tak buat, kamu kena tahu langit tak selalunya cerah kan? Sampai masa bila kita jumpa dekat sekolah nanti, tahulah saya akan beri kamu hukuman. Mungkin kamu tak kenal saya lagi. Kamu boleh tahu kalau siapa-siapa ada abang tu tahulah kot. Saya macam mana kan? Jadi saya ingatkan sekali lagi, tolong buat segala arahan yang saya dah bagi. Kalau macam ni tadi saya suruh tengok tayangan sesi PDPR ni, awak tengoklah. Kemudian baca buku teks awak untuk ulang kaji. Kemudian awak boleh jawab kuis yang telah saya nyatakan ni. Kuis, awak boleh gunakan handset awak. Okey, macam minggu lepas awak dah installkan Quizizz tu, awak buka balik apps tu dan masukkan kod seperti yang tertera, iaitu 58212908. Okey, dah dapat, dah siap jawab. Berapa markah yang kamu dapat, kamu screenshot ataupun snap, hantar pada saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi PDPR pada minggu depan. Jadi, selamat maju jaya, usaha tangga jaya, sederap memacu kecemerlangan malim. Bye-bye.